hati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Para hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum bersama saya, Nufarisha binti Zulkifli dari kelas ke-5 AP19. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memulakan forum saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan panel-panel yang bersama saya pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau, semuanya para hadirin tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel saya yang pertama iaitu saudari Nur Syakira binti Edham. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, saudari baik-baik saja. Seterusnya, ahli panel saya yang kedua iaitu saudari Balkis binti Mazen. Apa khabar pula saudari? Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Alhamdulillah, saudari pun baik-baik saja. Selamat datang saudari-saudari semua. Kita sedia maklum, dewasa ini masalah pergaulan bebas, terutamanya LGBT, berada pada tahap yang agak membimbangkan semua pihak. LGBT bermaksud lesbian, gay, bisexual dan juga transseksual ataupun dikenali sebagai pergaulan songsang yang berdefinisi krisis nilai ataupun fahaman yang tidak selari dengan akhlak Islam, sama ada dari segi gaya, percakapan, perlakuan, pakaian ataupun pergaulan yang mencemarkan imej Islam. Manakala lesbian dan gay pula bermaksud seorang yang menyukai kaum sejenis, dan khususnya lesbian digelar untuk perempuan yang menyukai perempuan dan gay untuk lelaki yang menyukai lelaki. Bisexual pula ialah seorang yang menyukai perempuan tapi dia juga boleh menyukai lelaki dan juga sebaliknya. Manakala transseksual pula merupakan budaya yang paling popular di Malaysia, iaitu lelaki yang menukar jantinanya kepada perempuan ataupun perempuan menukar jantinanya kepada lelaki. Kita ada contoh seperti Safi Ilyas ataupun Sajid. Walaupun begitu, budaya songsang ini hanya terkenal di negara barat. Namun lama-kelamaan ianya mula meracuni pemikiran rakyat Malaysia, tidak kira umat Islam ataupun bukan. Anasi yang tidak sihat ini sebenarnya didorong oleh hawa nafsu yang sentiasa mengajak manusia melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat Islam. Kita sepatutnya tidak mudah terpengaruh dengan budaya liar ini dengan menggadai maruah diri, mengoyak kesopanan dan juga kesusilaan, dan akhirnya menjatuhkan martabat diri kita dan menjadi hina dan sia-sia. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Namun, apakah punca, faktor dan juga langkah terhadap permasalahan ini? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan akhlak dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu pergaulan songsang. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, saya ingin mempersilakan panel pertama saya iaitu saudari Nur Syakira binti Edham untuk menjawab persoalan saya yang berbunyi antara faktor-faktor yang menjadi punca terjadinya pergaulan songsang. Dipersilakan saudari Syakira. Terima kasih kepada saudari penguasi di atas soalan-soalan yang diberikan, iaitu faktor-faktor terjadinya LGBT ini kerana pada pandangan saya, LGBT ini berlaku kerana pendidikan agama yang diberikan sejak kecil kurang diamalkan oleh seseorang individu. Oleh itu, menyebabkan mereka lebih cenderung ke arah LGBT. Golongan yang terlibat dengan gejala LGBT ini tidak dapat membezakan antara perkara yang baik ataupun yang buruk. Diorang juga tidak dapat membezakan antara perkara yang halal dan juga haram. Okay. Poin yang isi yang saya ingin huraikan adalah walau bagaimanapun, semua agama menyuruh semua umatnya mengamalkan amalan yang baik, penekanan dan mengamalkan nilai-nilai murni, di samping menghindarkan diri daripada perkara-perkara negatif, contohnya LGBT. Kita mestilah membuang segala bentuk pemikiran yang negatif di dalam diri supaya pengamalan LGBT ini tidak berleluasa dalam masyarakat kini, termasuk di negara Malaysia. Sebagai hasilnya, lahirlah orang Islam. Disebabkan LGBT ini, lahirlah orang Islam yang mementingkan dunia dan tidak mementingkan akhirat. Diorang tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Mereka apabila azan, diorang hanya buat kerja diorang dan tidak mengerjakan solat yang memang kita tahu kita perlu mengerjakan solat di awal waktu, 5 waktu, sebab itu perkara yang wajib. Tetapi mereka lebih mementingkan dunia, mengerjakan wang untuk membayar hutang-hutang, sedangkan itu semua adalah dari Allah. Saya mengambil contoh daripada surah
ayat Fatir, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut dengan Allah adalah orang-orang yang berilmu, iaitu ulama. Contohnya Nick Aziz. Mereka ni dari kecil ataupun telah diajar menimba ilmu dari hadis, dari kitab-kitab lama. Diorang ni menimba ilmu daripada golongan ilmuwan. Diorang tidak sekadar dalam kertas semata-mata, diorang menjalankan kajian. Jika dilihat daripada sudut lain juga, ibu bapa, poin nombor 2, ibu bapa juga menjadi punca anak-anak boleh terjebak dengan LGBT ini kerana sifat keinginan ibu bapa ingin menginginkan sesuatu jantina sejak mereka mengandung menyebabkan mereka kecewa dan menyebabkan jika mereka ingin lelaki tetapi dapat perempuan, apabila lahirnya mereka hanya memakai pakaian-pakaian lelaki sahaja. Ini bertentangan syariat Islam kerana Islam tidak menyuruh kita supaya memakai baju yang berlainan jantina. Ini adalah haram dan kita tidak patut mencontohinya. LGBT juga dianggap oleh beberapa tokoh agama sebagai sesuatu diskriminasi oleh masyarakat dari lingkungan, sepertinya pola pengasuhan orang tua, kekecewaan terhadap pasangan, mungkin mereka bercerai. Tapi ini semua adalah keterbukaan seseorang individu tentang LGBT ini. Jadi LGBT juga dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan seseorang berubah orientasi. Di sini saya mahu menguraikan bahawa LGBT ini memang tidak patut berlaku di Malaysia dan mungkin itu satu ujian lah. Terima kasih Saudari Syakira di atas penerangan yang panjang lebar ini. Sememangnya agama dan kepercayaan merupakan tunggak utama dalam segala perbuatan kita, tidak kiralah apa pun agama yang kita anuti. Namun begitu, ibu bapa masih memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak untuk menjadi seorang yang taat dan patuh terhadap agamanya. Namun dua faktor ini masih belum untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang tajuk kita pada hari ini. Jadi saya ingin mempersilakan pula Saudari Balkis binti Majlan untuk menguraikan lagi faktor-faktor yang menjadi punca timbulnya budaya LGBT dalam negara kita. Terima kasih saudari pengerusi di atas soalan yang diajukan ini. Bagi saya, antara faktor lain tersebarnya LGBT ni ialah pendedahan gadget kepada anak-anak yang masih kecil tanpa pengawasan yang ketat oleh ibu bapa. Kenapa? Kanak-kanak ni mudah terpengaruh dengan normalisasi hubungan sejenis atau bisexual yang dianggap sebagai perkara biasa dalam kalangan penyokong-penyokong golongan LGBT ni. Jadi bila mereka anggap itu biasa, mereka akan beranggapan bahawa perbuatan melakukan hubungan sejenis atau menukar jantina seperti transgender merupakan sesuatu yang normal dan boleh dicontohi oleh mereka pada masa akan datang. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, kanak-kanak diberi pilihan yang bebas untuk menentukan jantina mereka seawal umur 8 tahun. Ibu bapa ni akan memastikan anak-anak mereka berasa selesa dengan identiti diri mereka dan sanggup melaburkan duit untuk melakukan pembedahan pertukaran jantina untuk anak mereka itu. Di luar negara juga terdapat beberapa negara yang membolehkan rakyatnya berkahwin sejenis dan ini jelas sekali dilarang oleh agama Islam. Selain itu, masyarakat juga mempunyai akses yang mudah kepada bahan-bahan yang membawa kepada normalisasi aktiviti LGBT seperti dalam aplikasi Twitter, Instagram dan banyak lagi. Mereka telah menggunakan juga bulan 5 iaitu bulan Mei sebagai bulan untuk menyambut kewujudan golongan mereka dan mereka gelar bulan Mei itu sebagai Pride Month. Dan dalam bulan tu mereka mendedahkan identiti diri mereka kepada ahli keluarga ataupun di media sosial. Jadi jelas sekali bahawa dengan adanya gadget ini dan pendedahan awal kepada gadget ni, ia dapat mendorong kanak-kanak dan masyarakat untuk terlibat dengan golongan LGBT ni. Selain itu juga, budaya LGBT ni juga berkembang kerana faktor persekitaran yang terdedah
dengan golongan LGBT ni. Sebagai contoh, ahli keluarga atau rakan-rakan yang telah dipengaruhi oleh LGBT ni, mereka akan mengajak ahli keluarga lain ataupun kanak-kanak untuk menyertai mereka dalam melakukan perbuatan yang dilarang ni. Perkara ni sebenarnya akan menjadi lebih serius bila golongan ni cuba untuk mempengaruhi dan memanipulasi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Sebab apa? Kanak-kanak bawah umur ni sangat mudah terpengaruh dan akan ikut jejak langkah ahli keluarga mereka yang dah terlibat dengan LGBT ni. Sebagai contoh lah, sekiranya seorang kanak-kanak mempunyai kakak, kanak-kanak tu umur 13 tahun dan kakak je ni ataupun abang dia adalah golongan LGBT, budak tu akan mempunyai risiko yang tinggi untuk dipengaruhi oleh kakaknya kerana kanak-kanak dalam lingkungan 13 hingga 17 tahun ni, dia mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi dalam diri mereka. Jadi sekiranya mereka didedahkan dengan cara hidup golongan LGBT ni, setiap hari mereka lihat kakak abang dia melakukan macam hubungan sejenis ataupun pergaulan bebas, mereka akan anggap ini adalah cara hidup yang normal di mata mereka. Jadi selain daripada ahli keluarga yang terlibat dalam golongan LGBT, kanak-kanak atau masyarakat juga akan senang terpengaruh sebagai sekiranya tempat tinggal mereka ni merupakan tempat yang berdekatan dengan sarang perkumpulan golongan LGBT kat kawasan tu. Contohnya mereka melakukan meeting ke. Jadi kanak-kanak ni akan terdedah dengan cara golongan LGBT yang bergaul secara bebas dan akan anggap pergaulan bebas ni merupakan sesuatu yang normal dalam kalangan penduduk di kawasan tu. Jadi saya akan sampaikan hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina maka iman kembali kepadanya. Jadi dekat sini jelaslah bahawa kita ada cara untuk mengatasi masalah ni, dan saya akan sambung hujah tu di dalam hujah saya yang selepas ini. Jadi saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Sidang hadirin sekalian, sudah banyak kita telah berjaya kupaskan tentang faktor yang menyebabkan pengaruh LGBT dalam jiwa generasi muda, terutamanya pada era moden ini. Kita tak boleh nak nafikan sebenarnya pengaruh LGBT ini boleh ada di mana-mana sahaja, dan amat menakutkan kerana kanak-kanak yang masih kecil juga boleh terdedah terhadap budaya LGBT ini melalui pelbagai platform. Tuntasnya, budaya LGBT ini sememangnya merosakkan akhlak dan akidah seseorang walaupun budaya ini terkenal dan turut diterima di beberapa buah negara di seluruh dunia. Namun kita perlulah sentiasa memikirkan impak serta kehancuran sesuatu hubungan sosial dalam masyarakat dengan berpegang teguh kepada iman dan agama Islam agar tidak mudah terpesong ke jalan sesat ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, forum kita akan diteruskan lagi dengan kesan-kesan akibat budaya LGBT terhadap diri, masyarakat dan juga negara. Dengan ini saya mempersilakan ahli panel saya yang pertama untuk menguraikan isi beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang banyak menanyakan soalan iaitu tentang kesan LGBT ini kepada masyarakat, negara dan juga individu itu sendiri. Saya sebagai pemula bicara ayat, saya ingin mengambil contoh daripada surah Asy-Syura ayat 165, Ata'tu nazkuruna minal alamin, yang bermaksud, mengapakah kamu mendatangi jenis laki-laki dari kalangan manusia berbuat homoseks? Maksudnya mereka ni suka antara lelaki dan lelaki, perempuan juga perempuan, iaitu gay, dan musahakah iaitu lesbian. Kesan yang paling ketara yang saya boleh huraikan ialah poin yang pertama, iaitu ia boleh meruntuhkan moral dan tamadun masyarakat itu sendiri. Hal ini kerana penerapan budaya barat yang bertentangan dengan hukum Islam sekaligus dapat mencacat celakan sahsia masyarakat. Hal ini kerana ia menggambarkan sesebuah negara
Sebagai contoh, kita boleh melihat daripada peristiwa Nabi Lut meniakan ajaran Allah yang dibawanya. Memang wahyu Allah yang dibawa olehnya memang benar, ajaran yang benar. Dan kaum Nabi Lut iaitu kaum Sodom menolak bulat-bulat ajaran Nabi Lut ni kerana mereka menganggap Nabi Lut ni hanya bercakap kosong. Kerana kurangnya ilmu dari mereka serta sombong menolak ajaran Nabi Lut ni, mereka ditimpa bencana alam kerana melakukan perkara yang dimukai Allah, iaitu menyukai golongan yang sesama jenis, dalam arti kata lain iaitu LGBT. Saya sendiri mempertahankan nilai Asia, tetapi ada yang beranggapan nilai Barat yang patut dicontohi. Kita mempunyai pandangan yang berbeza, tapi jika kita mahu mengikut skala nilai Barat, adakah itu semua betul? Sedangkan kita sendiri boleh menentang pendapat itu. Bagaimanapun, kenapa kita perlu meniru nilai-nilai Barat yang menggambarkan bertentangan dengan Islam? Kata saya mengambil contoh daripada Tun Dr. Mahathir, iaitu bekas Perdana Menteri kita, Malaysia tidak menerima budaya LGBT ini kerana sudah terang lagi bersuluh perkara ini tidak disukai Allah. Kesan LGBT yang kedua ialah orang-orang yang melakukan homoseks ini juga boleh mendapat atau menghidapi penyakit AIDS ataupun HIV melalui darah. AIDS dan HIV ini seperti yang kita tahu sehingga kini tiada penawar. Kes HIV dan AIDS ni bermula daripada 1986 sehingga 2002. Kes melonjak naik sehingga 6,000 kes, menyebabkan banyak inisiatif dan kempen yang diberikan oleh kerajaan bagi membanteras ataupun menurunkan kes-kes seperti ini kerana ia boleh membawa sehingga maut. Tetapi ada juga inisiatif lain dengan memakan ubat-ubatan, tetapi penyakit AIDS dan HIV ini masih ada dalam diri mereka sendiri. Seperti yang kita tahu, perbuatan yang tidak disukai Allah pasti ada balasan, seperti mendapat penyakit-penyakit seperti inilah. Tambahan lagi, perbuatan terkutuk ini juga mendatangkan kesan kepada masyarakat jika tidak dibendung, kerana kita tidak mahu peristiwa dahulu iaitu kaum Nabi Lut tu ditimpa bencana. Takkan kita juga mengulangi ataupun tidak mahu buah berpisang 2 kali. Barang siapa yang kalian jumpa kaum-kaum seperti ini, anda hendaklah nasihat, menegur, menghantar mereka walaupun mereka degil, nasihat diorang. Itu saja tentang huraian saya tentang kesan-kesan LGBT. Baiklah, ayat dan isi yang begitu tegas daripada saudari panel pertama kita. Kita sebenarnya mampu menyadarkan golongan-golongan yang sudah terpengaruh dengan budaya songsang ini. Dan jelaslah bahawa LGBT memberikan pelbagai bahana yang negatif kepada diri, masyarakat dan juga negara kita. Sebagai negara yang menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi, sudah tentu kita sebagai rakyat Malaysia tidak ingin merosakkan imej negara di mata dunia dengan bawa masuk pengaruh-pengaruh yang hina dan tercela ini. Seperti yang diulas oleh saudari Syakira sebentar tadi, kisah kaum Nabi Lut yang diseksa dan juga ditimpa bencana akibat mengamalkan hubungan sejenis ini turut membuktikan semangnya agama Islam melarang perbuatan ini dan turut mendatangkan kemurkaan Allah. Oleh itu, saya ingin meminta pula saudari panel kedua untuk membentangkan isi beliau tentang langkah-langkah bagi mengatasi gejala songsang ini dari terus berleluasa. Terima kasih saudari pengerusi di atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Bagi saya, untuk menangani masalah LGBT ni, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang berkenaan larangan mengadakan hubungan sejenis dan juga larangan perkahwinan sesama jantina di negara kita. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh menjalankan hukuman atau penjara kepada golongan ini kerana mereka telah melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama.
perbuatan musahakah ni dilarang dalam Islam dan dibuktikan dalam Al-Quran adalah firman Allah yang bermaksud dan orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. Jadi menerusi ayat ni, mana-mana wanita yang menghalalkan kemaluannya kepada lelaki lain, mereka adalah termasuk dalam golongan yang melampaui batas. Perkahwinan sejenis ni bukan sahaja tidak relevan kerana pasangan tersebut tidak akan berpotensi untuk mendapatkan zuriat. Namun kita sedia maklum bahawa rukun nikah terdiri daripada 5, iaitu suami, isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan akad. Maka perkahwinan ni tidak akan cukup salah satu antara 2 rukun ni, iaitu suami atau isteri. Dengan tu jelaslah bahawa pihak kerajaan perlu tetapkan hukuman undang-undang kepada golongan-golongan ni yang semakin berani mendedahkan diri mereka pada masa kini demi menjaga maruah diri, keluarga serta nama baik agama dan nama baik Malaysia. Selain itu juga, individu yang tergolong dalam golongan LGBT ni perlulah mengukuhkan lagi penghayatan mereka terhadap agama supaya mereka menyedari keburukan yang boleh dihadapi apabila mereka membuat keputusan untuk menjadi golongan tersebut. Mereka ni perlu menyedari bahawa perbuatan mereka menyalahi fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka juga boleh menghadiri usrah yang diadakan di masjid atau di kolej-kolej komuniti dan mendampingi orang-orang yang baik untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Jadi hasilnya mereka akan mempunyai sahabat-sahabat yang saling mengajak ke arah kebaikan dan memberikan mereka kesedaran yang lebih lagi tentang betapa beruntungnya mereka kerana telah memberanikan diri untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Jadi individu tersebut juga boleh meminta bantuan kepada orang lain seperti kaunselor, kerana kaunselor ni dia lebih arif tentang psikologi manusia dan dapat menganalisis masalah-masalah yang dihadapi serta mereka ni berkemampuan untuk memastikan emosi individu ni berada pada tahap yang sangat baik semasa melakukan sesi kaunseling. Jadi selain daripada sertai usrah atau berjumpa kaunselor, individu ni juga boleh mengambil inisiatif lain seperti pergi ke masjid pada setiap waktu solat dan bergaul dengan penduduk kawasan tersebut. Namun pada situasi sekarang, situasi COVID-19, individu tersebut bolehlah juga menyertai program usrah online yang dianjurkan oleh mana-mana pihak seperti pihak kelab rukun tetangga, pihak sekolah maupun pihak kolej. Usrah online ni juga dapat mengeratkan silaturahim dan walaupun kita duduk berjauhan dengan ahli usrah yang lain. Jadi usrah online ni juga selain daripada dapat mengeratkan silaturahim, dia dapat memberi keselesaan kepada kita kerana kita bergantung kepada tempat sendiri. Maksudnya kita buat usrah tu ikut keselesaan kita sendiri. Jadi jelaslah bahawa individu ni sendiri perlu mengambil inisiatif untuk berubah ke jalan lebih baik dan sekaligus ia dapat mengurangkan pengaruh golongan LGBT ni dalam negara kita. Akhir sekali, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak ni tidak terpengaruh dengan golongan LGBT kat negara kita. Ibu bapa ni mestilah mendedahkan anak-anak dengan ajaran agama yang asas sejak kecil lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak ni tidak akan teragak-agak. Kalau kita didik dia tak akan teragak-agak untuk anggap LGBT ni sebagai suatu benda yang tak patut mereka contohi. Jadi mereka juga kena didedahkan dengan isu-isu semasa seperti penyebaran maklumat tentang golongan-golongan LGBT yang menuntut hak asasi kemanusiaan mereka dipertimbangkan di negara kita. Jadi dalam Perdana Menteri kita yang ketujuh, iaitu Tun Dr. Mahathir, telah menyatakan dalam ucapan beliau di Bangunan Perdana Putra selepas mempengerusikan mesyuarat, beliau menyatakan bahawa sistem nilai kat Malaysia ni tidak sama seperti negara barat yang menitikkan nilai lahiriah saja, kerana negara Malaysia ni ada agama rasmi iaitu agama Islam dan undang-undang agama rasmi ni iaitu agama Islam perlu dipatuhi oleh rakyat.
Jadi selain daripada bagi pendidikan awal kepada anak-anak, ibu bapa juga boleh pantau kehidupan anak-anak dekat media sosial, bermula daripada kenalan sehinggalah perkara-perkara yang dilihat dan ditonton di media sosial oleh mereka. Jadi ibu bapa juga kena lihat, kena perhati tingkah laku anak-anak dan cara pergaulan mereka dengan orang sekeliling. Jadi sekiranya anak-anak ni menunjukkan mereka cenderung untuk menyertai golongan LGBT, ibu bapa kena ambil langkah segera supaya anak mereka tidak terjebak dengan LGBT dengan lebih mendalam lagi. Jadi kerana hal tersebut dapat rosakkan akidah anak-anak dan berpotensi untuk berpaling dari agama Islam. Jadi ibu bapa memang kena ambil berat tentang hal ini kerana supaya maruah diri dan keluarga dapat dijaga dengan baik. Okey, terima kasih Saudari Balqis binti Mazlan di atas penerangan yang begitu panjang lebar dan juga amatlah jelas. Jadi, kita punya forum pada hari ini akan diteruskan lagi dengan sesi rumusan dan juga soal jawab. Saya juga ingin para saudari semua untuk berikan sedikit rumusan berdasarkan hujah-hujah yang diberikan sebentar tadi. Jadi, saya persilakan ahli panel saya yang pertama dululah, Saudari Syakira binti Idham, untuk mengulas daripada segala apa yang beliau huraikan sebentar tadi. Dipersilakan saudari. Terima kasih pengerusi di atas pertanyaan yang ditanyakan, iaitu rumusan tentang kesan dan faktor LGBT. Pemimpin perlulah menjalankan tanggungjawab untuk mendorong mereka ini balik ke pangkal jalan. Pemimpin tidak harus mengambil enteng perkara ini kerana ini boleh menyebabkan remaja-remaja zaman sekarang akhlaknya runtuh. Jika kita mengambil enteng perkara-perkara seperti ini, siapalah akan menjadi pemimpin di masa akan datang jika remaja zaman sekarang mengambil enteng perkara ini. LGBT tidak boleh dibuat main-main kerana ini sangat mendatangkan kemurkaan Allah. Kita juga boleh mendatangkan dosa murtad jika berterusan berlaku dan tidak bertaubat. Kita juga sebagai individu, kita juga perlu menjalankan tanggungjawab sebagai orang Islam untuk menegur mereka. Selain itu, jika LGBT ini terus berlaku, mungkin negara lain memandang rendah terhadap kita kerana kita merupakan negara Islam. Jadi saya ingin menegaskan, bantaslah LGBT ini. Itu sahaja dari saya. Okey, baik. Terima kasih Saudari Syakira. Seterusnya saya ingin persilakan Saudari Balqis binti Mazlan pula untuk memberikan rumusan berdasarkan isi-isi dan juga hujah-hujah yang beliau kupaskan sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi kepada saudari pengerusi. Jadi rumusan saya untuk tajuk kita pada hari ini ialah individu tu boleh buat banyak cara. Banyak lagi cara untuk kita mengatasi masalah ni. Untuk kita buang segala ajaran daripada golongan ni, iaitu golongan LGBT ni. Kita buang segala apa yang mereka telah sampaikan kepada kita. Jadi bagi saya memang semua pihak perlu bertanggungjawab untuk memastikan golongan ni tak dapat meneruskan lagi apa yang mereka lakukan. Kerana memang jelas lagi nyata bahawa perkara ni perlu dibendung dan juga perlu dihalang oleh semua orang. Jadi itu sahaja rumusan daripada saya. Baik, terima kasih saudari-saudari semua. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan para penonton, kami telah membuat Google Form dan diedarkan di beberapa kelas untuk sesi soal jawab. Jadi saya amat tertarik dengan dua soalan yang begitu agak kontroversi ataupun agak panas untuk kita kupaskan pada hari ini. Jadi soalan yang pertama ini daripada saudari Nur Aisyah daripada K2AP16. Soalannya berbunyi, isu homoseksual ini dikatakan berasal daripada genetik. Jadi adakah patutnya Tuhan yang patut dipersalahkan dalam hal ini?
Okey, jadi saya ingin menunjukkan soalan ini kepada saudari Syakira binti Adham untuk memberikan jawapan yang bersesuaian. Dipersilakan saudari. Okey, pertanyaan tentang pelajar itu iaitu yang mengatakan homoseksual ni merupakan genetik. Adakah Tuhan patut dipersalahkan? Saya menangkas pernyataan ini. Saya boleh mengambil contoh daripada Islam itu. Barat ini menolak ajaran kita ataupun sunnah Nabi ni, iaitu berkahwin sehingga 4 orang, tetapi bukan sekaligus. Jika yang mampu, dia boleh ada, suami boleh berkahwin 4, tetapi bertentangan dengan negara barat ataupun budaya barat, mereka ini membuat hubungan seks dengan 8 orang sebelum memilih pasangan yang betul-betul mereka ingin untuk hidup bersama-sama. Ini bertentangan dengan syariat Islam dan ini bukanlah patut dicontohi. Secara psikologinya, ini merupakan daripada individu dan bukan Tuhan patut dipersalahkan. Kita juga sebagai Islam tidak membuat perkara-perkara seperti ini kerana ia boleh mendatangkan, seperti yang saya cakap, dia boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Kerana ini haram. Mungkin kita patut. Okey, terima kasih saudari Syakira di atas penerangan dan juga jawapan yang amat jelas. Dan saya harap jawapan tadi dapat menjawab persoalan saudari Nur Aisyah. Okey, jadi seterusnya, soalan yang kedua iaitu berbunyi, isu LGBT ni adalah hak individu ataupun hak agama. Jadi soalan ini saya ingin tujukan pula kepada saudari Balqis binti Majlan. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari untuk soalan yang ditujukan. Jadi soalan yang ditujukan adalah, adakah LGBT ini adalah hak individu ataupun hak agama? Jadi untuk pengetahuan anda semua, terdapat golongan yang telah meminta untuk membiarkan golongan ni. Kerana apa? Sebab bagi mereka LGBT ni merupakan hak individu, hak mereka untuk jadi LGBT ataupun tidak. Jadi kita lihat balik berpandukan petunjuk kita dalam hidup, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat larangan liwat, larangan musahakah, larangan liwat, larangan menukar jantina ataupun meniru jantina lain. Jadi seperti yang saya telah sampaikan dalam hujah saya sebelum ni. Jadi bagi saya bagi saya tidak wajar untuk kita menyokong golongan ni. Kerana apa? Golongan ni adalah diharamkan oleh Allah sendiri. Allah tak sebut diharamkan LGBT, tetapi dalam LGBT tu ada lesbian, gay, dan itu jelas sekali dilarang dalam Al-Quran. Jadi kita tak boleh menyokong LGBT ni kerana ia memang menyimpang daripada agama Islam. Jadi untuk menjawab soalan, adakah LGBT adalah hak individu atau hak agama? LGBT ialah hak agama. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan semula kepada saudari. Okey, baik. Terima kasih saudari Balqis Majlan. Sebenarnya kita tidak dapat dinafikan. Sebenarnya isu LGBT ni kita tak sepatutnya memandang remeh dan kita harus tidak menganggap isu LGBT ni sebagai hak individu. Sedangkan ianya terang-terangan haram di sisi Islam. Dan sememangnya Islam merupakan agama rasmi di negara Malaysia. Jadi saya harap penjelasan yang diberikan sebentar tadi dapat memberi jawapan yang tepat bagi soalan yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada panel-panel saya pada hari ini, iaitu saudari Nur Syakira binti Adham dan juga saudari Balqis binti Majlan, di atas perkongsian serta penyampaian yang amat membuka minda kepada para hadirin semua. Sebagai penutup forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk menggulung segala yang diperkatakan sebentar tadi.
Isu LGBT ini yang mengamalkan cara hidup songsang perlu dicegah dengan pelbagai cara. Jika isu ini terus berlanjutan, maka mungkin ramai lagi anak-anak muda di luar sana akan turut terjebak dengan permasalahan ini. Golongan ini bukan sahaja melakukan sesuatu yang tidak normal, malah mereka juga tidak menghormati institusi keluarga, agama dan juga aspek moral. Akibat daripada pembudayaan negatif ini, kemusnahan sistem sosial akan berlaku dengan pencenggahan nilai dan adat budaya timur. Dalam usaha untuk membangunkan dan mengekalkan nilai mulia yang baik, anak-anak yang terjerumus dalam gejala LGBT ini tidak patut disisihkan dan dibiarkan. Mereka perlu diberikan perhatian secukupnya bagi menyadarkan mereka bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Institusi kekeluargaan dilihat sebagai ejen yang paling penting untuk menyedarkan golongan ini. Islam mempunyai alasan yang amat kukuh dengan melihat amalan ini sebagai satu gejala yang jauh menyimpang daripada fitrah kejadian manusia yang beradab dan juga berakhlak mulia. Penolakan gejala ini perlu dilakukan dengan kerjasama pelbagai pihak, terutamanya pihak kerajaan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan agama dan undang-undang. Keterlibatan daripada badan-badan NGO dan juga sukarelawan amat juga diperlukan bagi mengatasi isu LGBT ini. Oleh itu, janganlah kita memandang rendah dan bersikap diam diri dengan alasan hal ini tidak melibatkan diri kita. Sesungguhnya bala Allah itu tidak memilih orang dan tidaklah seorang itu baik ataupun tidak. Oleh itu, sudah menjadi kewajipan kita untuk membendung dan menegah gejala ini yang semakin menular dengan begitu cepat. Sebagai kesimpulan, Islam menggalakkan kebaikan dan menegah kemungkaran. Sama-samalah kita memelihara diri, keluarga dan juga masyarakat daripada terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Tindakan kita pada hari ini akan menentukan masa depan kita pada hari esok. Firman Allah dalam surah Toha ayat ke-124. Waman akrada an zikri fa innalahu mahisyatan dan kawanahsyuruhu yaumal qiyamati akma. Dan sesiapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan akan kami himpunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan ini, masalah ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemendung ini daripada terus menjadi bara. Sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita yang bertajuk Pergaulan Songsang pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.